Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Tuan Akmal bin Ismail, pensyarah MPU 22012 Entrepreneurship DPR 3. Pada hari ini, kami kumpulan 5 akan membentangkan tentang Business Plan Presentation. Nama saya Muhammad Syahidan bin Abdul Rashid, 15 DPR 20F 2013, selaku Ketua Kumpulan 5. Dan ahli kumpulan saya Nur Ehsan Hakimi bin Mustafa Amir, 15 DPR 20F 2011, Nur Azlin Aida binti Abdul Raziz, 15 DPR 20F 2017, Muhammad Izzal Mukmin bin 15 DPR 20F 2009, Nurul Eza Azira binti Muhammad Hanafi, 15 DPR 20F 2015, Bishalini anak perempuan Selvam, 15 DPR 20F 2021, dan akhir sekali Muhammad Ali Frozi bin Hamizon, 15 DPR 20F 2019. Baiklah, tajuk bisnes plan kami yang pertama adalah Carta Organisasi Perniagaan atau syarikat kami, iaitu Kandak Kwetiau. Yang pertama, pengarah perniagaan atau syarikat, iaitu saya sendiri, Muhammad Syahidan. Seterusnya, pegawai eksekutif Muhammad Ali Frozi. Bagi setiausaha pula, Nurul Eza Azira. Kemudian, pengurus jualan Nur Azlin Aida. Pengurus pemasaran Bishalini. Pengurus kewangan Nur Ehsan Hakimi. Dan akhir sekali, pengurus peruncitan Muhammad Izzal Mukmin. Seterusnya, job scope rakan kongsi. Bagi job skop pengarah perniagaan atau syarikat, ianya perlu mengarah perniagaan, mengurus segala hal perniagaan, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah perniagaan, menjaga kebajikan pekerja dan bertanggungjawab mengurus perjalanan harian syarikat. Yang kedua, pegawai eksekutif. Menguruskan hal ehwal surat menyurat dan urusan perjalanan fail termasuk pembukaan dan penutupan fail, membantu dalam penyediaan anggaran peruntukan tahunan, mengendali segala aspek pengurusan pentadbiran pejabat dan akhir sekali bertanggungjawab dalam mengurus perjalanan harian syarikat. Selepas itu, setiausaha mencatat segala urusan perniagaan, menyediakan laporan tahunan perniagaan, membantu dalam penyediaan anggaran peruntukan tahunan dan mengendali aspek pengurusan pentadbiran. Pengurusan jualan pula menetapkan sasaran pasaran, mencari pelanggan supaya mencapai target komisen dan membuat sasaran jualan tahunan. Di samping itu, pengurus pemasaran menyampaikan semua aktiviti pemasaran dalam peruntukan perniagaan, menunjukkan keupayaan berinteraksi dan bekerjasama dengan semua kaki tangan, mempromosikan jualan produk dan akhir sekali menetapkan sasaran pasaran. Selepas itu, pengurus kewangan menyelia belanjawan bulanan dan tahunan perniagaan dan syarikat, mengenal pasti keuntungan dan kerugian, mengendalikan peruntukan tahunan dan menguruskan bayaran gaji pekerja. Last but not least, pengurus peruncitan menguruskan stok perniagaan berada dalam keadaan yang mencukupi, mengambil pesanan pelanggan, menyediakan barang dan stok perniagaan, dan terakhir adalah mengawal aliran keluar masuk inventory perniagaan. Yang seterusnya, bidang perniagaan, makanan dan minuman. Kos barang yang dijual agak rendah. Barang-barang juga sangat senang dibuat dan agak mudah untuk memastikan kualiti tetap konsisten. Kaki tangan latihan sangat mudah kerana menyediakan kuih tiaw tidak memerlukan kemahiran khusus. Segmentasi pasaran ada 3, iaitu segmentasi geografik, psikografik dan gelagat. Segmentasi geografik merupakan satu kaedah di mana ia membahagikan pasaran kepada unit-unit atau kumpulan geografi yang berbeza berdasarkan lokasi seperti mengikut wilayah, negeri, mungkin bandar, daerah ataupun taman perumahan. Bagi lokasi gerai kami terletak berdekatan dengan bandar-bandar, khususnya restoran, show garden, kafe, bakery dan bangunan pemadam kebakaran dan penyelamat. Tapi kebanyakannya berhampiran dengan tempat makan. Selain itu, tujuan kami membuka atau beroperasi di cawangan sana kerana pelbagai pilihan makanan di masyarakat di sana. Contohnya, di sana menjual makanan Chinese, roti, manisan dan makanan barat. Jadi, makanan kami ini khusus pada makanan tempatan, iaitu cita rasa bagi semua rakyat Malaysia.
Itu bagi penerangan yang berdekatan dengan lokasi kami. Tapi bagi bandar Taiping ini dikenali juga sebagai ekonomi yang membangun dengan pusat pelancongan dan menjadi tumpuan percutian bagi rakyat Malaysia. Oleh itu, tidak hairan kalau dikunjungi ramai pelanggan. Di samping itu, penghantaran juga mudah dari gerai ke rumah dan tempat kerja, khusus bagi bandar Taiping sahaja. Yang kedua ialah segmentasi psikografi, iaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat, gaya hidup dan ciri-ciri personaliti seseorang. Pengguna dalam kumpulan demografi yang sama boleh mempunyai ciri-ciri psikografi yang sangat berbeza. Gerai kami ini bersesuaian dengan pelanggan yang suka pada makanan yang digemari ketika hari minggu, seperti makanan tempatan iaitu kuih tiaw, steamboat dan lain-lain lagi. Berbanding dengan orang lain yang suka pada makanan yang mahal dan mewah. Dalam pada itu, ia juga bersesuaian dengan orang yang bersederhana pendapatannya, kerana harga juga berpatutan dengan menu yang dihidangkan. Berbanding dengan restoran lain, mungkin harga meningkat, iaitu dari segi sasaran untung yang mereka letak pada perniagaan mereka. Jadi pelanggan kami lebih kepada ciri-ciri orang yang bersederhana, atau boleh juga dikatakan pelanggan yang tidak membelanjakan makanan yang mahal, iaitu teliti menguruskan duit mereka dengan baik. Bagi yang ketiga pula ialah segmentasi gelagat, iaitu membahagikan pasaran kepada kumpulan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan dan tindak balas pembeli terhadap sesuatu produk. Jadi gerai kami ini sering dikunjungi pelanggan pada hujung minggu. Jadi majoriti masyarakat sering berkunjung ke gerai makanan yang disajikan makanan tempatan. Contohnya makanan laut, makanan ringan atau lain-lain lagi. Tujuan bagi pelanggan datang ke gerai bukan sahaja menikmati makanan, tapi mereka mengisi masa lapang dengan berkumpul beramai-ramai dengan keluarga dan rakan-rakan. Selain itu, kadar penggunaan yang berat kerana ramai pelanggan kami yang kerap datang menjamu selera di sini. Kebiasaannya pelanggan yang selalu datang adalah pekerja-pekerja, kerana gerai kami berhampiran dengan sektor pekerjaan. Senarai pesaing dan segmentasi pasaran perniagaan kami. Yang pertama, senarai pesaing. Senarai pesaing kami ada 3, iaitu yang pertama, gerai ekonomi simpang setia. Gerai ekonomi simpang setia terletak di lorong SS1, Taman Simpang Setia, Taiping, Perak. Perniagaan ini terlibat dalam industri restoran, dan restoran ini berdekatan dengan hotel, bank, shopping mall, farmasi dan beauty spa. Jadi segmentasi geografik mereka sangat stabil, dan kerana dikelilingi dengan bandar yang penuh dengan pusat hiburan dan dikunjung ramai orang. Jadi restoran ini buka pada pukul 3 petang hingga 9.30 malam, kecuali hari Selasa saja tidak beroperasi. Senarai pesaing yang kedua ialah gerai Pak Mi Kuih Tiaw Padu. Gerai Pak Mi Kuih Tiaw Padu ini berlokasi di opposite Taman Pangkalan Makmur, Jalan Taman Kaya. Operasi perniagaan gerai ini iaitu pada hari Selasa hingga Ahad. Masa operasi pula ialah 9 pagi hingga 7.30 malam. Gerai ini menyediakan 4 hidangan, iaitu char kuih tiaw goreng, mi goreng dan laksa. Rating bagi makanan di gerai itu sangat memuaskan, dan ramai yang memberikan komen yang positif bagi hidangan gerai mereka. Bagi yang ketiga pula ialah Aral Char Kway Teow. Aral Char Kway Teow terletak di 33 Lorong Yayasan 12, Taman Yayasan Taiping, Perak. Operasi bagi gerai tersebut ialah pada hari Isnin hingga Sabtu. Masa operasi pula 5 petang hingga 12 malam. Katanya restoran ini menghidangkan udang dan kerang yang segar. Restoran ini mensajikan pelbagai menu, antaranya ialah sate, char kway teow kerang dan udang. Yang paling popular ialah char kway teow mereka sendiri. Mereka banyak melakukan aktiviti agihan makanan, contohnya pada sambutan
hari Ramadan dan lain-lain lagi. USP pesaing adalah kelebihan yang terdapat pada pesaing. Yang pertama adalah sentiasa memuat naik tentang perniagaan di dalam social media. Ini kerana supaya pelanggan dapat tahu tentang update yang terkini yang berlaku di dalam premis perniagaan. Selain itu, pelanggan juga dapat membuat perancangan yang lebih awal sekiranya terdapat perubahan yang berlaku di premis perniagaan. Seterusnya adalah mengenal pasti premis perniagaan dan lokasi untuk menarik pelanggan. Ini supaya untuk memudahkan pelanggan mencari parking di premis perniagaan. Selain itu, tempat yang strategik juga memainkan peranan yang sangat penting supaya memudahkan pelanggan untuk mencari premis perniagaan tersebut. Yang seterusnya adalah mengetengahkan orang yang sesuai untuk berhadapan dengan pelanggan. Hal ini sangat penting bagi premis perniagaan kerana jika terdapat sebarang keadaan yang tidak diingini, orang tersebut memainkan peranan yang sangat penting untuk mengawal keadaan supaya tidak mengganggu pelanggan lain. Seterusnya adalah kekurangan pesaing. Yang pertama adalah Ariel Char Kway Teow. Kekurangan bagi Ariel Char Kway Teow adalah servis sate tidak memuaskan. Ini kerana atas faktor kekurangan pekerja dan mengambil masa yang lama untuk menyiapkan sate tersebut. Seterusnya adalah gerai Pak Mi Kway Teow Padu. Kekurangan bagi gerai Pak Mi Kway Teow Padu adalah tidak menjaga kebajikan pelanggan. Mengapa gerai Pak Mi Kway Teow Padu tidak menjaga kebajikan pelanggan adalah kerana sering salah mengambil pesanan dari pelanggan dan sering tertukar menu makanan dengan pelanggan yang lain. Seterusnya adalah kekurangan bagi gerai ekonomi simpang setia. Kekurangan bagi gerai ekonomi simpang setia adalah tidak menjaga kebersihan kedai. Gerai tersebut membiarkan lantai dalam keadaan yang basah kerana air yang tumpah dan tidak mengemas kedai apabila sudah selesai berniaga. Okey, USP adalah Unique Selling Proposition. Seperti yang kita tahu, syarikat perlu mengenal pasti apa yang customer nak, apa yang kami lakukan dengan baik dan pesaing lakukan dengan baik. Kami menjanjikan kuih tiaw yang menggunakan bahan yang berkualiti dengan harga yang berpatutan. Walaupun dengan inflasi yang menyebabkan harga bahan mentah naik, kami dapat menstabilkan harga untuk sepinggan kuih tiaw dengan berharga RM8. Kebiasaannya, customer mahu proses penghantaran yang menempati masa yang diberikan. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, apabila menggunakan syarikat penghantaran makanan yang lain, ada kalanya rider tiada dan menyebabkan proses penghantaran tu bertangguhan dan lambat sehingga 2 jam. Untuk mengelakkan masalah ini berlaku, kami akan memastikan staf kami sendiri yang menghantar kuih tiaw tersebut. Okey, untuk proses pembayaran, kami akan galakkan customer untuk menggunakan COD ataupun online banking. Kebiasaannya apabila menggunakan pesaing punya aplikasi, mereka akan dikenakan charge servis sehingga RM6. Tapi apabila menggunakan rider, kami tidak akan menggunakan charge servis seperti berikut. Dan untuk proses penghantaran, kami juga tidak mengenakan charge yang banyak. Alamat perniagaan Restoran Kadar Kuih Tiaw INR Patu 212 Jalan Simpang 34000 Taipei, Perak, Darul Izzuan. Di sini, tempat yang mempunyai strategi pemasaran, penduduk yang padat dan perindustrian pelancongan yang terkenal. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang operasi perniagaan. Waktu operasi perniagaan. Waktu operasi perniagaan bagi perniagaan kuih goreng Gandak Dines, kami beroperasi pada setiap hari Selasa hingga hari Ahad. Bermula operasi pada jam 4 petang sehingga jam 12 malam. Kami bercuti setiap hari Isnin pada setiap minggu. Selain pada itu, jika kami ada apa-apa hal yang perlu diselesaikan dan kami terpaksa cuti, kami akan memberitahu di dalam media sosial Kandak Diners, di platform TikTok, WhatsApp dan Instagram dan juga Facebook. Menerangkan tentang pelan fasiliti perniagaan. Baik, seperti yang tertera pada slide, pelan fasiliti perniagaan kami terdapat dalam pelan fasiliti kami terdapat ruang makan, tandas, kaunter bayaran, ruang memasak, dapur, tempat meletak bahan mentah,
sinki dan pintu masuk. Ruang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ini sesuai untuk dijadikan tempat penjagaan kami. Yang di mana meja makan hanya ada 4, di mana satu meja makan mampu memuatkan 6 pelanggan untuk menjamu selera. Di dalam fasiliti penjagaan kami juga terdapat kemudahan tandas untuk kegunaan staf dan para pelanggan. Selain itu, kaunter bayaran juga kami adakan untuk mudah pelanggan dan staf membuat bayaran. Okay, untuk break-even analysis, kita mula dengan cari kita punya fixed cost. 100 gaji, 150 sewa kedai, 40 air, 100 elektrik, variable cost 45% untuk sepinggan dan bahan mentah lah maksudnya. Okay, pertama selling price kita RM6 tolak dengan variable cost, kita dapat RM1.50. Step kedua, kita kena RM1.50 bahagi dengan RM6 selling price, kita akan dapat 25%. Langkah ketiga, untuk fixed cost kita 390 bahagi dengan 150, kita dapat 260. Akhir sekali, step last, kita sebulan kebiasaannya kami dapat menjual 3,600 untuk sepinggan kuih tiaw. Tolak dengan 260, kita akan dapat 3340. Lepas tu kita darabkan dengan RM1.50, kita dapat 5010. Ini adalah penyata pendapatan bagi perniagaan kandak kuih tiaw. Dalam penyata ini, kami telah menunjukkan penyata untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Untung bersih terkumpul untuk tahun pertama adalah 1,220. Tahun kedua adalah 12,678. Tahun ketiga adalah RM35,233. Perniagaan yang diceburi ini akan memberikan pulangan yang lumayan. Kajian dan perancangan yang sistematik telah dirangka bagi membolehkan perniagaan ini berjalan dengan lancar. Mencapai sasaran keuntungan yang telah dirangka, yakin bahawa perniagaan ini akan berdaya maju dan mampu berkembang ke masa hadapan.